السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Sharafuddin Yahya An-Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin biqiraatih. Dan Alhamdulillah, kita sampai pada hadis yang ke-12. Hadis, jadi kita akan baca bersama-sama dengan syarah yang tulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdullah Al-Jaradani Al-Damyati radhiyallahu anhu. Jadi hadis ke-11 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Setengah daripada kebaikan, keislaman seseorang meninggalkan perkara yang tidak penting baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan perawi yang lain hakadha begitu dengan lafaz tersebut. Jadi insyaAllah kita sama-sama membaca syarahnya. Maksudnya dalam syarah, pertama sekali penulis menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW menyebut di awal hadis min husni islamil mar'i, maksudnya min kamali islami. Jadi Nabi maksudkan dengan setengah daripada kecantikan keislaman seseorang. Jadi dimaksudkan dengan husni tadi ialah kamal, kesempurnaan. Setengah daripada kesempurnaan keislaman, wa tamamihi, dan kesempurnaannya, wal istislami li ahkamihi, dan setengah daripada tanda seseorang tadi tunduk dan patuh kepada ahkam, kepada hukum-hukum di dalam agama Islam. Tarkuhu ma la ya'nihi, dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting baginya, sama ada perkara tersebut perkataan ataupun perbuatan. Jadi penulis syarah berkata, yang dimaksudkan, jadi kata perkara yang penting bagi seseorang manusia ialah perkara yang tidak boleh dielak dalam kehidupannya pada dunia, dan perkara yang tidak boleh dielak agar dia tadi selamat di akhirat. Maksud perkara yang amat penting untuk kita kekal hidup di dunia, kan, tempat tinggal yang asas, pakaian yang asas, makanan asasi, dan perkara yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Maksud perkara yang seperti ibadat, alatan untuk beribadat dan seumpamanya. Jadi sekiranya kita merujuk kepada perkara yang amat penting dalam kehidupan dan perkara asas untuk kita selamat di akhirat, maka penulis berkata, wa dzalika yasirun, perkara tersebut amat sedikit, bin nisbati ila ma la ya'nihi, jika nak dibandingkan dengan benda-benda tak berfaedah, benda-benda tak penting yang dibuat oleh seseorang. Jadi penulis berkata, apabila seseorang tadi hanya menumpukan kepada perkara yang penting dalam kehidupannya, salima min syarrin azim, maka dia akan terselamat daripada kejahatan yang amat besar, dan terselamat daripada kejahatan, daripada kerosakan, daripada kemusnahan, dosa dan seumpamanya. Khairun kathirun, ialah perkara yang kebaikan yang amat sangat. Dan itu secara umumnya penulis mensyarahkan bahawa
Nabi maksudkan antara tanda kesempurnaan seseorang daripada sudut keislamannya ialah dia meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak penting. Itu secara umum je lah makna hadis. Jadi kita bacalah beberapa nasihat ataupun nasihat ulama yang berkaitan dengan hadis ni. Antaranya dinyatakan oleh sebahagian ulama salaf. Man alima anna kalamahu min amali qalla kalamuhu illa fima ya'ni. Wa man sa'ala amma la ya'nihi sami'a ma la yurdi. Maksudnya, siapa yang mengetahui bahawa sesungguhnya percakapan dihukumkan sebagai amalan. Maksudnya kita maklum, kalau kita semayang, kita kata berdiri ialah satu amalan. Ataupun kalau kita tadi sujud, kita kata perbuatan sujud ialah satu amalan. Jadi ulama salaf berkata, siapa yang meyakini, mengetahui bahawa sesungguhnya percakapannya juga ialah satu amalan yang akan dihisap, qalla kalamuhu, maka percakapannya akan menjadi sedikit. Illa fima ya'nihi, melainkan pada perkara yang penting baginya. Wa man sa'ala amma la ya'ni, dan siapa yang asyik bertanya soalan perkara-perkara yang tak penting, perkara-perkara yang tak perlu pun dia tanya, sami'a ma la yurdi, dia akan mendengar jawapan yang tidak menggembirakan dirinya. Kemudian penulis berkata, sesungguhnya hadis yang senang kita baca ni ialah antara hadis yang amat padat maknanya, yang diistilahkan sebagai jawami' kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan penulis syarah berkata, wa huwa mimma lam yaquluhu ahadun qablah. Bahkan ungkapan seperti ini tidak pernah diungkapkan oleh seseorang, sesiapa pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kata yang diriwayatkan daripada suhuf Syith dan suhuf Nabi Syith dan suhuf Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, maka ada juga diriwayatkan seperti perkataannya, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Maksudnya ada juga diriwayatkan daripada kitab-kitab terdahulu, siapa yang menggolongkan atau siapa yang menghitung percakapan-percakapannya termasuk daripada perbuatannya yang akan dihisap, qalla kalamuhu, maka percakapannya akan menjadi sedikit, illa fima ya'ni, melainkan kepada perkara yang penting sahaja. Jadi walaupun ungkapan ini pernah diriwayatkan satu masa dahulu, tetapi fahuwa khasun bil kalam, dia hanya khusus kepada percakapan semata-mata. Adapun Nabi Muhammad SAW, apabila Nabi mengungkapkan hadis ni, Nabi kata hendaklah kita meninggalkan percakapan yang sia-sia, dan kedua, perbuatan yang sia-sia. Jadi perkataan yang Nabi nyatakan dalam hadis ni, dia lebih umum. Dia juga merangkumi perbuatan permainan sia-sia, maksudnya bergurau senda, perkara-perkara yang menjatuhkan maruah seseorang, bermewah-mewah dalam dunia, kan, menuntut jawatan, pangkat, kedudukan, cinta kepada pujian, cinta kepada sokongan, cinta kepada pengagungan daripada manusia. Dan begitulah juga semua lagi perkara-perkara yang tidak memberi kemanfaatan kepada dirinya, bahkan menghabiskan waktunya yang amat bernilai, dan waktu tersebut tidak mungkin dia boleh ganti semula untuk ibadat yang difardukan ke atasnya. Maka oleh sebab itulah dinyatakan Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, dia berkata, kami di zaman dahulu bertemu dengan satu kaum, maksud dia maksudkan sahabat lah, yang mereka tadi amat mengambil berat tentang masa-masa mereka. Mereka amat menjaga masa-masa mereka lebih daripada kamu menjaga dinar-dinar dan dirham kamu. Sebagaimana salah seorang daripada kamu tidak akan mengeluarkan satu dinar ataupun satu dirham, melainkan kepada perkara yang akan mendatangkan keuntungan, begitu juga kami pernah berjumpa, maksudnya sahabat tadi, mereka tidak akan mengeluarkan satu waktu daripada umur mereka, melainkan pada perkara yang akan mendatangkan kemanfaatan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Dan itu ialah nasihat daripada Imam Hasan Al-Basri kepada kita. Kemudian Imam Ghazali radhiyallahu anhu, dia berkata, macam mana kita nak merawat diri kita yang selalu buat benda tak berfaedah tadi. Maksud selalu membazir masa, kan, selalu melihat benda yang tak ada faedah, selalu membaca benda yang tak ada faedah. Maka Imam Ghazali berkata, rawatan kepada untuk meninggalkan perkara yang tak penting tadi tu, ayya'lama annal mauta bayna yadayhi. Maksudnya hendaklah seseorang tadi mengetahui bahawa sesungguhnya kematian di hadapannya, dan sesungguhnya dia tadi akan ditanya, dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang setiap kalimat yang dia tadi bercakap dengannya.
Dan dia juga akan ditanya tentang, dan sesungguhnya nafasnya tadi, dia menafas satu hari itu setiap saat itu ialah modalnya yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya, masa tadi. Dan sesungguhnya lidah dia tadi sepatutnya dia jadikan sebagai jala yang dia mampu untuk menangkap rahmat daripada Allah, maksudnya menangkap hurul ain, maksudnya bidadari. Jadi dia kata mensia-siakan lidah, maksudnya mengabaikan lidah tadi dianggap sebagai satu perkara yang amat rugi yang nyata. Dan itu ialah kalam daripada Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Ghazali juga berkata, macam mana kita nak mengetahui percakapan yang tidak penting tadi? Jadi Imam Ghazali kata, anta takallama bima law sakatta anhu lam ta'tham. Maksudnya kata perkataan yang tak penting ni ialah apabila kita bercakap, cuba kita andaikan kita diam, berdosa ke tak berdosa. Walam tatadarrar, dan kamu tidak akan mudarat. Jadi sekiranya kita diam, tidak berdosa, dan sekiranya kita diam, tidak berlaku apa-apa mudarat pada kita, sama ada pada diri kita, ataupun sekarang, ataupun akan datang, maka dia kata, Imam Ghazali kata, maka percakapan tersebut mensia-siakan waktu. Maka dan kamu akan dihisap, akan ditanya di akhirat tentang lafaz-lafaz yang kamu tuturkan dengan lidah kamu. Kerana kamu tadi menukarkan perkara yang tinggi dengan perkara yang lebih rendah. Maksudnya kata sekiranya kamu tadi menggunakan lidah kamu tadi berfikir, ataupun berdoa, atau beristighfar, maka akan moga-moga kamu akan dikurniakan dengan salah satu rahmat daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kamu bertasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, akan dibina bagi kamu satu istana di dalam syurga. Itu nasihat daripada Imam Ghazali. Macam mana kita nak mengetahui percakapan kita tadi, percakapan tadi itu diperlukan ke ataupun tidak, penting ataupun tidak. Dari jawapannya kita rujuk kepada percakapan tadi. Sekiranya kita diam, tidak berdosa dan tidak mudarat, tapi cakap juga, maka sesungguhnya percakapan tadi sia-sia. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya setiap kalimat-kalimat yang tidak penting yang diucapkan oleh seseorang akan menyebabkan dia tadi disekat, ditahan di akhirat dengan 5 kali sekatan, yang akan menyebabkan hisapnya menjadi panjang, ketakutannya menjadi panjang. Maksudnya semua daging dan hatinya akan cair kerana ketakutan, dan dia akan menyesal yang amat sangat. Jadi pertama sekali, persoalan yang pertama ditanya, lima qulta kalimata kaza, akanat mimma ya'nik, maksudnya kenapa kamu cakap kalimat tersebut? Adakah kalimat tadi antara perkara yang penting bagi kamu? Lepas itu kedua ditanya lagi, adakah bermanfaat? Kalimat tadi memberi kemanfaatan kepada kamu sekiranya kamu lafazkan kalimat tadi. Dan ketiga akan ditanya pula, adakah memudaratkan kepada kamu sekiranya kamu tak bercakap dengan kalimat tersebut. Dan keempat, mengapakah kamu tadi tidak diam? Maka sesungguhnya kamu akan terselamat daripada akibat percakapan yang kamu kata tadi. Dan terakhir sekali akan ditanya, mengapa kamu tidak jadikan makanaha, pada tempat kalimat yang kamu sia-sia tak ada faedah tadi, mengapa kamu tak gantikan dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, faghanimta sawabaha. Niscaya kamu akan dikurniakan dengan pahala tersebut. Jadi persoalan-persoalan inilah yang akan ditanya bagi setiap kalimat yang tak ada faedah yang kita ungkapkan. Jadi kita sekarang sekiranya orang tanya soalan, maka kita akan merasa tertekan. Jadi bayangkanlah di akhirat nanti berapa banyak kalimat yang akan ditanya kepada kita dan berapa banyak yang kita nak jawab. Jadi semua tu adalah satu seksaan. Soalan tu sendiri adalah satu seksaan kepada manusia. Dan diriwayatkan daripada Abu Ubaidillah daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu berkata, setengah daripada tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang kepada seseorang hamba. Maksudnya Allah tadi berpaling daripada seorang hamba. Maksudnya Allah tadi murka kepada seorang hamba. Ayyaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Allah Ta'ala akan menjadikan kesibukannya pada benda-benda yang tidak penting bagi dirinya. Maksudnya sentiasa kan nak membaiki rumahnya yang dah sedia elok. Kan sentiasa memikirkan menukar barang di rumah ni yang barang tadi masih lagi elok. Sentiasa memikirkan macam manakah cara nak mencantikkan lagi keadaan luar, dalam, rumah, taman seumpamanya. Itulah keadaan yang akan menyebukkan, yang menghabiskan masa seluruhnya. Dan Imam Ma'ruf al-Karhi radhiyallahu anhu dia berkata, kalamul abdi fima la ya'ni, percakapan seseorang pada perkara yang tak penting,
khidlanun minallahi ta'ala. Maksud itulah tanda Allah Subhanahu wa ta'ala mencampakkan seseorang tersebut ke dalam maksiat. Maksudnya Allah Ta'ala tidak memperdulikan orang tadi. Allah Ta'ala tidak memberikan taufik kepadanya. Dan Imam Malik Ibn Dinar rahmatullah ta'ala berkata, "Iza ra'aita qasawatan fi qalbik." Sekiranya kamu melihat hati kamu menjadi keras, dan kamu melihat badan kamu dah mula menjadi lemah, dan kamu melihat rezeki kamu menjadi kurang, fa'lam annaka qad takallamta fima la ya'nik. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu telah bercakap dengan perkara-perkara yang tidak penting bagi kamu. Dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dia berkata, satu ketika seorang pemuda syahid di dalam perang Uhud. Maka didapat apabila pemuda ini dah mati syahid, maka mereka mendapati dia mengikat perutnya dengan batu kerana kelaparan. Maka ibunya datang menyapu, membersihkan tanah yang ada di atas muka anak dia tadi. Kemudian ibu dia berkata, "Hani'an lakal jannah." Tahniah, dia kata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah akan mengurniakan kepada kamu syurga. Maka tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma yudriki la'allahu kana yatakallamu bima la ya'ni wa yabkhal bima ya'ni." Bukan Nabi berkata, apakah yang kamu tahu wahai ibu, boleh jadi anak kamu masa di hidup tadi dia bercakap dengan benda-benda yang tak manfaat kepadanya, dan dia tadi bakhil untuk melafazkan perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi itu ialah hasil ataupun kesan lidah, maksudnya tak dapat dipadamkan walaupun seseorang tadi mati syahid di medan perang. Dan diriwayatkan daripada Hasan ibn Abi Sinan rahimahullahu ta'ala, satu ketika dia melintas, berjalan di hadapan satu rumah. Lalu dia berkata, bilakah dibina rumah ini? Maksud itu dia nampak satu rumah dan dia tanya soalan yang tak ada faedah. Dan apabila dia bertanya dengan soalan yang tak ada faedah tadi, kemudian dia tersedar dan dia memandang kepada diri ini sendiri. Dia kata, wahai nafsu yang jahat, dia kata, mengapa kamu bertanya benda yang tak penting bagi kamu? Yang kamu tanya ni rumah ni bila bina ni, apa faedahnya? Dia kata, aku akan menyeksa kamu bisawmi sanatin, dengan berpuasa selama setahun. Fasamaha, maka dia berpuasa selama setahun kerana menghukum lidahnya yang bercakap perkara yang tidak penting. Dan satu ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia menasihatkan seorang pemuda, seorang lelaki. Lalu Sayyidina Umar berkata, jangan kamu bercakap pada perkara yang tidak penting, dan hendaklah kamu menjauhi musuh kamu, dan hendaklah kamu berhati-hati dengan kawan kamu yang amanah. Maksudnya yang kawan baik kamu, dia kata. Sebab dia kata, wala amina illa man yakhshallah. Tiada orang yang amanah melainkan orang yang sebenarnya takutkan, gerunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Prince Umar berkata, jangan sekali-kali kamu bersahabat berjalan dengan orang-orang ahli maksiat, kerana dia akan mengajarkan kepada kamu maksiatnya. Dan jangan kamu memberitahu kepada ahli maksiat tadi rahsia-rahsia kamu. Dan jangan kamu bermesyuarat pada segala urusan kamu, melainkan orang yang gerunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat daripada Sayyidina Umar bin Khattab kepada kita. Dan ditanya kepada Sayyidina Luqman Al-Hakim alaihi salatu wassalam, bagaimanakah kamu tadi boleh mencapai kedudukan yang tinggi ini? Maka Luqman bin Al-Hakim menjawab, sidqul hadith, kerana aku sentiasa bercakap benar, aku tidak pernah berdusta. Wa ada'ul amanati, dan aku menyampaikan amanah. Maksud orang sesuatu amanah yang disimpankan kepada aku akan menyempurnakan kepada tuannya balik semula. Wa tarku ma la ya'ni, dan aku meninggalkan perkara yang tidak penting bagiku. Seorang lelaki bertanya kepada Ahnaf ibn Qais rahimahullahu ta'ala, bagaimanakah kamu boleh menjadi ketua kepada kaum kamu? Padahal kamu tadi, mata kamu ni tak sempurna, maksudnya dia ada kecacatan pada mata. Maksudnya orang tanya, macam mana orang boleh melantik kamu menjadi ketua ni? Faqala, maka Ahnaf bin Qais berkata, bitarki min amrika ma la ya'ni ni, kerana aku tadi meninggalkan urusan kamu yang tak penting bagiku, sebagaimana kamu tadi sibuk bertanya tentang urusanku, perkara yang tak penting pun bagi kamu. Itu maksudnya salah satu perkara yang amat disukai oleh manusia ialah kita tak menjaga tepi kain manusia, bahkan kita menguruskan urusan yang penting bagi diri kita. Dan Yunus bin Ubaid rahmatullah ta'ala berkata, tarku kalimatin fima la ya'ni afdalu min sawmi yawmin. Seseorang yang berusaha meninggalkan satu kalimat saja pada perkara yang tak penting, tanya soalan yang tak penting, atau bercakap benda yang tak penting, menulis kan di dalam telefon benda yang tak penting, WhatsApp benda yang tak penting, afdalu min sawmi yawmin, lebih baik daripada puasa sehari. Dan diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, awwalu man yadkhulu alaikum rajulun min ahli jannah.
Maksud Nabi kata, hari ni orang pertama yang datang menziarahi kamu, orang tersebut ialah ahli syurga. Maka sahabat pun tertunggu-tunggu, siapakah ahli syurga yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Fadakhala Abdullah ibn Salam. Maka masuklah seorang sahabat bernama Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhum. Maka manusia pun pergi kepada Abdullah bin Salam dan mengkhabarkan kepadanya, Nabi bagi tahu kamu ni ialah ahli syurga. Maka yang orang bertanya, ceritakan kepada kami, apakah amalan kamu yang kamu amalkan? Jadi Abdullah bin Salam berkata, inna amali la da'if. Sesungguhnya amalanku ni amat lemah, kan? Nak kata sembahyang tak banyak, kan? Nak kata apa, amalnya tak banyak. Tapi perkara yang aku selalu amalkan, perkara yang aku yakini Allah Subhanahu Wa Taala meredai ni ialah salamatus sadri. Hatiku ni tak ada hasad dengki kepada manusia. Hatiku ni tak ada membenci manusia, kan? Hatiku ni tak ada marah pada manusia. Hatiku tadi tak ada sakit hati pada manusia pun. Dia panggil salamatus sadri wa tarku ma la ya'nini. Dan aku sentiasa meninggalkan perkara yang tak penting bagiku. Perkara yang tak ada kaitan, kan, itu semua aku tinggalkan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, salasatun tazidu fil aql. 3 perkara yang akan menambahkan kepada kecerdasan akal. Pertama sekali ialah mujalasatul ulama. Duduk bersama-sama dengan ulama. Maksud inilah petua. Maksud Imam Syafi'i bagi tahu. Maksud kita nakkan anak kita tadi cerdik. Dan kita nakkan anak kita tadi mempunyai akal yang tajam. Tapi kita tak bagi anak kita tadi mendengar percakapan ulama. Sebab kita rasa percakapan lain tu lebih penting. Ataupun lawak tadi lebih penting. Ataupun tengok movie tadi lebih penting. Ataupun kita rasa melihat drama bersiri lebih penting. Jadi anak kita tengok percakapan orang yang tidak berasaskan kepada ilmu. Jadi Imam Syafi'i kata, kalau kita biarkan seseorang mendengar ataupun duduk bersama-sama dengan ulama, mendengar ulama bercakap, perkara tersebut akan mencerdikkan anak tadi. Wa mujalasatus salihin. Dan duduk bersama-sama dengan orang soleh. Duduk bersama, pertama tadi, duduk dengan ulama tadi untuk mendengar percakapan mereka. Adapun duduk bersama-sama dengan orang soleh ni sebab nur orang soleh tadi akan membersihkan hati seseorang. Dan ketiga, Imam Syafi'i kata, wa tarkul kalam fi ma la ya'ni. Meninggalkan percakapan pada perkara yang tak penting. Dan Imam Syafi'i juga radhiyallahu anhu berkata, man arada an yunawwirallahu qalbah falyatrukil kalam fi ma la ya'ni. Siapa yang ingin agar Allah Subhanahu Wa Taala menyinari hatinya dengan nur, hendaklah dia meninggalkan percakapan pada perkara yang tak penting. Maksudnya kita dah bincang ni salah satu adab yang penting di awal perjalanan. Sebelum kita dah bincangkan beberapa hadis yang menyatakan bahawa antara adab untuk kita berjalan di atas sirat mustaqim ialah makan makanan yang halal, menjaga makanan. Dan sekarang ni hadis ni lebih menekankan kepada kita supaya menjaga percakapan, ucapan yang kita sebut setiap hari. Dan setengah ulama meriwayatkan bahawa satu ketika Nabi Ibrahim AS berjalan melintas di satu kawasan, kan, tiba-tiba dia melihat seorang manusia yang beribadat di udara, terbang di udara. Maka orang pun bertanya, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada orang tadi, bagaimanakah kamu mendapat kedudukan yang tinggi ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka orang tadi menjawab, dia kata, dengan perkara yang mudah saja. Kerana aku tadi menahan diriku daripada kelazatan dunia. Dan aku tidak bercakap melainkan pada perkara yang penting saja. Dan aku sentiasa mengkaji apakah arahan Allah ke atas diriku, lalu aku mengamalkan arahan tersebut. Dan aku sentiasa memerhatikan apa yang Allah Ta'ala larang, kan aku pun meninggalkan perkara tersebut. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya aku mohon daripada Allah, Allah akan mengurniakan permintaanku. Dan sekiranya aku berdoa, Allah akan memperkenankan. Dan dia kata, aku minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar aku ni tinggal di udara. Fa'askanani, maka Allah Ta'ala menjadikan aku tinggal di udara. Dan dalam syarah dia nyatakan juga bahawa hampir sama dengan riwayat daripada Nabi Ibrahim tadi, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Wahab ibn Munabbih radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya di zaman Bani Israel ada 2 orang lelaki yang ibadat mereka tadi amat tinggi sehingga kedua-dua mereka boleh berjalan di atas air. Maka tak kala kedua-dua orang tadi sedang berjalan di atas air, tiba-tiba dia tengok ada satu orang lagi pula berjalan di udara. Maka orang yang berada di atas, berjalan di atas air tadi berkata kepada orang yang berjalan di udara, wahai hamba Allah, bagaimanakah kamu mendapat kurniaan yang tinggi ini? Maka orang yang berjalan di udara tadi berkata,
dengan sedikit daripada dunia. Maksud aku tak mengambil dunia yang banyak. Aku sekat nafsuku daripada segala syahwat. Dan aku menjaga lidahku. Aku menghalang lidahku daripada perkara-perkara yang tidak penting. Dan aku amat cinta kepada perkara yang Allah minta daripadaku. Dan aku sentiasa diam. Maksud aku sekat daripada bercakap banyak. Dan sekiranya aku bersumpah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan sumpahku. Dan sekiranya aku mohon daripada Allah, Allah Ta'ala akan mengurniakan kepadaku. Kemudian penulis syarah berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya hadis yang sedang kita baca ni adalah hadis yang amat agung. Dia adalah salah satu kepada rukun dalam seseorang tadi mentarbiah dirinya, membersihkan nafsunya daripada segala sifat-sifat yang keji dan sifat-sifat mazmumah. Dan asas kepada seseorang tadi meninggalkan perkara yang tidak penting bagi dirinya. Dari Imam Nawawi radhiyallahu anhu yang menghimpunkan hadis 40 ni, dia telah mengeluarkan satu fatwa kan, bahawa sesungguhnya sekiranya seseorang suami kan, maksudnya memukul isterinya untuk mentarbiah isterinya ataupun untuk menegur isterinya, maka dia kata yukrahu an yus'al, maka dimakruhkan seseorang pergi bertanya, kenapa kamu tadi pukul isteri kamu? Kan kerana soalan tersebut ialah soalan yang tidak penting bagi seseorang tadi. Dan Ibnu Al-Arabi rahimahullah ta'ala dia berkata, setengah daripada penyakit hati manusia, maksudnya yang perlu dirawat, ialah sebagai contoh, dia bagi contoh, dia kata seorang bapa membuat kebaikan, memberi satu kurniaan, memberi satu hadiah kepada salah seorang daripada anaknya, tidak kepada sebahagian yang lain. Kemudian ada orang luar datang, dia tengok perbuatan tersebut, dia tanya pula kepada anak yang lain tadi, kenapa bapa kamu bagi kepada abang kamu? Kenapa bapa kamu bagi kepada adik kamu? Maka Ibnu Al-Arabi berkata, perkara tersebut ialah persoalan, percakapan yang tak penting langsung, yang akan menyebabkan pergaduhan antara anak dan bapanya. Fahya kalimatun syaitaniyatun la taqa'u illa min jahilin ghabi. Perkataan tersebut ialah kalimat yang diajarkan oleh syaitan, yang tak akan berlaku melainkan daripada orang yang amat jahil dan amat bodoh, dan tiada ubat baginya melainkan orang tadi mesti merenung kepada hadis yang sedang kita baca ni. Dan itulah syarahan yang dinyatakan oleh Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Jaradani radhiyallahu anhu, yang dinyatakan dalam kitabnya Jawahir Lu'lu'iyah. Jadi sebagai penutupnya kita tengok beberapa riwayat yang lain. Sebagai contohnya, Imam Abu Daud radhiyallahu anhu, maksud salah seorang penulis sunan. Maksud kita ada kitab hadis 6 tadi. 2 ialah Sahih Bukhari dan Muslim, dan kita ada 4 kitab sunan. Salah seorang daripada penulis sunan tersebut ialah Imam Abu Daud. Imam Abu Daud berkata, aku menulis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 500,000 hadis. Kemudian dia kata, aku pilih daripada 500,000 hadis tadi, aku masukkan ke dalam kitabku yang dia panggil Sunan Abi Daud tadi. Jadi kita aku himpunkan dalam kitab ni lebih kurang 4,800 hadis. Dan aku sebut dalam kitabku ni hadis-hadis sahih dan hadis-hadis yang hampir kepada hadis sahih dan mendekatinya. Kemudian Imam Abu Daud dia kata, daripada hadis 500,000, dia telah aku ringkaskan kepada 4,000. Dia kata, memadailah kepada kita manusia yang lemah, dia kata, memadailah daripada beratus-ratus ribu hadis tadi, dia tadi mengetahui 4 hadis sahaja. Jadi apakah 4 hadis yang sepatutnya dia tahu? Maka Imam Abu Daud berkata, hadis pertama ialah hadis pertama yang himpunkan oleh Imam Nawawi, iaitu innamal a'mal binniyat, sehingga hadis habis itu. Dan hadis kedua ialah hadis yang senang kita baca, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan hadis ketiga dia kata, la yakunul mu'minu mu'minan hatta yarda li akhihi ma yardahu li nafsihi. Tidak akan beriman sempurna iman seseorang sehingga dia redha kepada saudaranya perkara yang dia redha kepada diri sendiri. Dan hadis keempat pun kita dah bincangkan, al-halal bayyin wal haram bayyin wa baina dhalika umurun mushtabihat. Jadi hadis yang senang kita baca ni ialah asas dalam seseorang tadi mengamalkan agama Islam kan. Jadi sebagai contoh yang lain, salah seorang syekh dia menghadiri majlis periwayatan hadis. Maksudnya dia hadir kepada majlis dan orang yang mengajar tadi akan meriwayatkan hadis untuk didengar oleh orang yang hadir. Maka hadis pertama yang dibaca oleh guru tadi ialah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi apabila murid tadi mendengar hadis yang pertama tadi,
Dia kata, yakfini hadha. Dia kata, cukup-cukuplah. Cukuplah aku ambil satu hadis ni saja dan aku akan amalkan hadis tersebut sehingga aku dah boleh mengamalkan hadis ni, barulah aku datang untuk mendengar hadis yang lain. Dan ini riwayat yang kita ambil daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi sebagai penutupnya kita dinyatakan dalam kitab An-Nasihatul Kafiyah kan, bagi Imam Zarruq. Maksud bagaimanakah cara untuk kita tadi menjaga lidah kita agar selamat. Maka Imam Zarruq berkata, "Wa man arada salamata min afatil lisan." Siapa yang nak terselamat daripada kerosakan lidahnya sendiri. Maksudnya bercakap menyebabkan bala wal-iyazubillah turun kepada dirinya. Bercakap akan menyebabkan orang tadi pukul dia balik. Bercakap akan menyebabkan dia tadi ditimpa dengan bala dan seumpamanya. Falyukthir min qiraati. Maka siapa yang nak menjaga lidahnya, maka hendaklah dia tadi memperbanyakkan membaca Qul a'udzu birabbin nas. Surah terakhir daripada Quran dengan wa suratil qadri. Surah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi itu panduan kepada kita lah, maksudnya untuk kita tadi menjaga lidah. Jadi sekiranya kita kata susah sangat kita nak jaga lidah ni, asyik kita bercakap kan, mengutuk manusia, memaki hamun manusia yang tak ada kaitan pun, kita cuma baca saja dalam internet, baca dalam perkhabaran, berita seumpamanya, kita baca terus kita maki hamun orang dan seumpamanya. Jadi untuk mengelakkan lidah kita ni tidak boleh dikawal, maka amalkanlah membaca surah tersebut dengan niat kan, dengan niat wahai Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah aku tadi mampu mengawal lidahku dengan bacaan Qul a'udzu birabbin nas beserta dengan surah inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu beberapa nasihat yang ditulis oleh ulama radhiyallahu anhum kan, sebagai salah satu asas untuk kita tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kita tadi memperbanyakkan diam dan menjaga lidah kita daripada dosa-dosa, dan yang penting sekarang ni daripada perkara yang tak berhajat untuk kita tuturkannya. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Kan wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم احفظ شيخنا ومرشدنا وقرة أعيننا سائر الصباح الليل الحسن الحسين. اللهم ارزقنا جميعا أنواره برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Semoga Allah Taala pelihara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.